Kerajaan tidak pernah meminggir ataupun menaktirikan mana-mana sekolah yang berada di bawah kawal seliaannya. Peruntukan yang diluruskan pada setiap tahun telah pun diagihkan secara adil mengikut keperluan untuk semua sekolah tanpa mengambil kira jenis ataupun lokasinya. Contohnya bagi tahun 2014, peruntukan belanja mengurus bagi 8,300 buah sekolah kebangsaan, iaitu sekolah rendah dan menengah, adalah sebanyak 10,9 bilion ringgit, manakala bagi 1,290 buah SJKC pula telah pun diperuntukkan sejumlah 2,4 bilion ringgit dan 0,97 bilion ringgit untuk keperluan 523 buah sekolah SJKT. Manakala peruntukan pembangunan bagi sektor pelajaran KPM bagi 3 tahun, iaitu bagi tahun 2013 hingga 2015 adalah sebanyak 5,284 bilion ringgit. Dan daripada jumlah tersebut, peruntukan pembangunan untuk Sarawak dan Sabah adalah terbanyak, iaitu sebanyak 609,89 juta ringgit bagi negeri Sarawak dan 559,87 juta ringgit bagi negeri Sabah. Saya ingin tegaskan untuk makluman Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Sungai Petani, Kelang dan juga Ipoh Barat, agihan peruntukan kepada SJKC dan SJKT adalah lebih baik berbanding dengan sekolah kebangsaan yang lebih daif, khususnya di kawasan pedalaman, di pulau-pulau kecil dan juga di luar bandar. Sebagai contohnya, bagi bajet 2015, peruntukan penyelenggaraan sebanyak 450 juta perlu diagihkan kepada 8,000 sekolah rendah, termasuk SJKC kerajaan dan SJKT kerajaan serta sekolah menengah kebangsaan berbanding 50 juta ringgit hanya untuk 889 SJKC bantuan kerajaan dan 50 juta cuma untuk 366 SJKT bantuan kerajaan. Sebagai tambahan, melalui bajet 2015, peruntukan bayaran utiliti bagi sekolah jenis kebangsaan telah pun dinaikkan daripada 2,000 kepada 5,000 ringgit, dan justru saya ingin memaklumkan bahawa kementerian telah bersetuju supaya pertambahan peruntukan bayaran utiliti ini juga diberikan kepada semua sekolah bantuan kerajaan yang lain. Dan justru adalah tidak tepat jika ada pihak yang mendakwa bahawa telah berlaku ketidakadilan dalam pengagihan peruntukan kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Tuan Ibu Ketua, untuk makluman Yang Berhormat Titiwangsa dan Kinabatangan, pelbagai usaha telah pun dilakukan oleh kementerian untuk memastikan murid dapat menguasai bahasa Malaysia dengan baik, terutamanya di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Sebelum Yang Berhormat beredar kepada tajuk lain, ini berkaitan dengan itu peruntukan. Kerana kalau kita lihat dari segi peruntukan setiap pelajar, saya memang tahu bahawa kerana kita menghadapi kesuntukan kewangan dan untuk pengagihan ini tentu menghadapi cabaran. Tapi bolehkah berdasarkan satu piawaian, iaitu mengikut bilangan pelajar-pelajar? Kerana kalau kita lihat dari segi peruntukan yang telah diumumkan, iaitu 450 juta ringgit untuk sekolah kebangsaan dan 50 juta ringgit untuk sekolah Cina sebagai contoh. Kalau kita lihat berdasarkan pelajar-pelajar, jurang perbezaan agak tinggi, iaitu lebih daripada 2 kali ganda sebagai perbandingan. So di sini bolehkah kita berdasarkan bilangan pelajar, iaitu per head? Terima kasih. Supaya tanggapan yang ditimbulkan, iaitu bahawa pembangunan untuk sekolah-sekolah bahasa ibunda diabaikan. Terima kasih. Tuan Ketua, apabila saya sebutkan kita cuba mengagihkan secara adil dan sebaik mungkin memenuhi keperluan pelajar dan juga sekolah,
Kita mengambil kira juga berapa bilangan pelajar dalam sistem pendidikan kita sama ada di sekolah kebangsaan. Pastinya jumlah ni yang terbanyak sekali. Kemudian sekolah jenis kebangsaan Cina. Keduanya, ketiga sekali ialah sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan kalau kita ambil kiraan purata per kapita, sebenarnya perbelanjaan per kapita bagi pelajar dalam kategori jenis kebangsaan itu lebih tinggi. Kerana pelajar dalam sistem kebangsaan kita adalah lebih ramai. Ya. So nampaknya macam peruntukan besar. Tapi bila diagihkan sama ada berdasarkan sekolah ataupun dipecah kepada per kapita student yang ada dalam sekolah, sebenarnya bolehlah dikatakan agak adil. Dalam erti kata bahawa peruntukan itu diagihkan kepada sekolah-sekolah juga berdasarkan keperluan. Kerana kalau kita bandingkan sekolah-sekolah jenis kebangsaan, sebahagian besar dalam bandar, lihat saja ke dia punya kedudukan, kerana lebih baik kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar bandar ataupun di pedalaman yang di bawah tanggungjawab langsung kementerian kita, sekolah-sekolah kebangsaan. Dan itu menyebabkan kita perlu memperuntukkan umpama dari sudut pembangunan sebahagian besar peruntukan untuk membaiki keadaan infrastruktur, penyelenggaraan sekolah dan sebagainya. Tapi apapun kita ambil kira kerana setiap tahun kita tahu kedudukan sekolah-sekolah ini dan kita cuba agihkan. Selain daripada peruntukan yang telah diperuntukkan khas diumumkan oleh Perdana Menteri, peruntukan-peruntukan tahunan yang kita agihkan pada sekolah-sekolah yang memerlukan peruntukan lebih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya daripada maklumat yang kita perolehi adalah berlainan. So saya ucapkan terima kasih kerana Yang Berhormat menyatakan agak sama. So mungkin di sini saya akan kongsikan maklumat kerana kalau kita lihat dari segi per kapita adalah RM86 untuk seorang pelajar sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Berbanding dengan sekolah kebangsaan ialah RM240. So itu agak jauh perbezaan. Tapi mungkin ada maklumat lain yang ada di pihak Yang Berhormat. Saya akan tulis surat kepada Yang Berhormat untuk kongsikan maklumat tersebut. Tapi saya ucapkan terima kasih atas usaha yang dijalankan oleh Yang Berhormat. Dan kita hanya harap bahawa dari segi per kapita, saya memang setuju dari segi bilangan, tapi kita hanya harap dari segi per kapita saja. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin, terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat, saya mungkin di segi maklumat oleh kerana kita tidak ada jumlah penuntut untuk setiap jenis sekolah. Kalau boleh maklumat ini diberi kepada kita semua di dalam sidang parlimen ini supaya kita boleh membuat perkiraan sendiri dan tahu sebenarnya berapa yang didapati. Sebab kalau ikut di segi itu, bagi pihak sekolah agama juga kita tengok bahawa masih mendapat 50 juta. Sekolah-sekolah lain yang bukan di bawah tanggungan kerajaan juga dapat 50 juta. Jadi tertanya juga kita berapa sebenarnya murid di dalam sekolah agama. Jadi kalau ada figure itu, ada angka itu, kita boleh membuat kesimpulan sendiri. Terima kasih. Betul Menteri. Ya, itu tidak ada masalah pasal maklumat tu bukan rahsia. Semua Yang Berhormat pun tahu dalam kita punya website, jumlah pecahan, ikut kaum, semua ada di situ. Dan bolehlah diambil kira, termasuklah sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Tuan Tua. Batu Gajah bangunnya. Ya. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya nak tanya berkenaan dengan apa utility yang disebut oleh Yang Amat Berhormat untuk sekolah agama bantuan atau bantuan kerajaan yang sekarang ni berjalan sebanyak RM2,000 saja sebulan untuk utility. Itu yang saya faham untuk sedang berjalan. Tadi Yang Amat Berhormat beritahu bahawa akan berlakunya peningkatan untuk bantuan utility. Boleh Yang Amat Berhormat maklumkan di sini berapa yang ditingkatkan daripada RM2,000 kepada berapa bilangan dia. Terima kasih. Kita samakan. Kulluhum ajma'in 5,000. Jadi tidaklah kerana ada peruntukan khas yang diumumkan oleh Perdana Menteri, ada pihak kata sekolah kebangsaan masih rendah. Jadi sebab itu saya dah putuskan di peringkat kementerian kita terpaksa menyediakan sedikit peruntukan tak besar, saya fikir 6 juta lebihan ya. Dan ini akan diagihkan pada semua sekolah atas kadar yang sama iaitu RM5,000 bagi setiap sekolah. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat.
Dalam belanjawan 2013 untuk sekolah-sekolah Tamil, peruntukan yang diberikan adalah 100 juta ringgit. Manakala bagi tahun 2014, belanjawan tahun 2014 dan juga untuk belanjawan tahun 2015, peruntukan ini telah dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Saya nak tahu apakah rasional untuk kerajaan untuk mengurangkan peruntukan untuk sekolah-sekolah Tamil. Sebab adakah ini sebab pada tahun 2013 itu adalah peruntukan belanjawan pilihan raya. Sebab itu diberi 100 juta dan selepas pilihan raya, bajet itu dikurangkan kepada 50 juta. Dan saya rasa peruntukan 50 juta untuk sekolah-sekolah, 523 sekolah-sekolah Tamil itu tidak memadai. Terima kasih. Saya memang tidak memadai, bukan saja untuk sekolah Tamil, untuk semua sekolah. Kerana bagaimana yang Berhormat bahaskan dalam belanjawan, peruntukan sebagai contoh yang kita terima seolah-olah besar, tapi kalau dipecahkan antara pembangunan dengan emolument, sebahagian besar itu untuk membayar gaji-gaji guru, allowance, itu yang paling besar sekali. Tetapi pembangunan hanya 1.6 bilion saja yang buat. Jadi kalau diagihkan memang tidak memadai, dan ramai ahli parlimen jumpa dengan saya minta supaya bina sekolah itu vocational, teknik dan macam-macam lagi. Tapi saya kata terima kasih, dengan syarat boleh sokong dalam parlimen saya peruntukkan itu ditambahkan lagi. Tetapi bagaimana biasa, ini adalah ehsan pertimbangan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri. Sejak beberapa tahun yang lepas melihat selain daripada peruntukan yang sudah disediakan dalam bajet tahunan, dia umumkan tambahan. Jadi dengan sebab itu dalam tempoh saya kira 3 tahun yang lalu kita telah dapat membantu. Walaupun dikatakan kurang sedikit, tetapi kalau dilihat pada keseluruhannya, ini peruntukan istimewa. Atas sebab kita tahu keperluan-keperluan baik di SJKT, SJKC, malahan sekolah agama rakyat kita bantu, mubalik pun begitu juga, dan ini menyebabkan belanjawan kita agak bertambah sedikit. Tapi apapun saya setuju, tetapi kalau peruntukan itu boleh ditambah, kita boleh agihkan kepada lebih banyak sekolah. Namun sebagaimana yang saya sebut tadi, peruntukan pembangunan dan penjagaan, pembangunan terutamanya tidaklah mencukupi bagaimana yang dimohon oleh pihak kementerian. Saya boleh maklumkan kita mohon hampir 9 bilion ringgit untuk pembangunan, yang diluluskan hanya 1.6 bilion. InsyaAllah kalau parlimen lulus, itulah jumlah amountnya. Tapi apapun saya ambil perhatian tentang soal itu. Yang Berhormat. Nak bagi jalan lagi, Umar. Tan Sri. Ya. Terima kasih, Datuk Ketua. Tan Sri, ada 2 perkara. Tan Sri, 2 hari sebelum ini, yang amat berhormat, semasa perayaan Deepavali Open House di Melaka, telah mengatakan bahawa semua sekolah-sekolah Tamil akan di nationalize. Nationalization, that's the exact word dia pakai. Tetapi saya lagi ingat, 2 tahun dulu bila soalan mengenai pengambilan semua sekolah-sekolah Tamil dan dikendalikan oleh kerajaan sebagai fully aided, yang amat berhormat Timbalan Menteri Tan Sri Sendiri menegaskan beberapa kali kepada saya sendiri bahawa kerajaan tidak niat dan tidak boleh kerana kekurangan kewangan dan lain-lain. Adakah ini satu pendirian yang baru? Kalau itu pendirian yang baru, adakah kementerian yang berhormat mengetahui mengenai perkara itu, dan apakah tindakan susulan diambil dan tempoh masa ini betul-betul akan diimplementasikan? Dan kedua, Tan Sri Datuk adalah mengenai baru-baru ini ada beberapa ahli parlimen dan juga ahli-ahli politik mengatakan bahawa sekolah-sekolah vernacular patut ditutup, sekolah Tamil dan sekolah Cina. Apakah pendirian yang amat berhormat memandangkan tidak langsung yang berhormat bertentang kepada pandangan ini, tidak bersuara langsung mengenai perkara ini, dan adakah satu resolusi, ada pendirian yang berhormat, kediaman mendiam mengenai bila wujud perkara ini menunjukkan bahawa yang berhormat sendiri bersetuju. Adakah itukah pandangan yang persepsi rakyat perlu ambil? Terima kasih, Muhammad. Yang pertamanya, mungkin apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan dia akan dinationalizekan, saya tak tahu apa istilah yang digunakan. Maksudnya tadi ialah kalau sekiranya sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil berhajat untuk menjadikan dia sebagai sekolah bantuan penuh kerajaan, maka itu boleh dibuat. Dalam dasar yang sedia ada pun sudah kita putuskan itu. Sudah ada beberapa buah sekolah yang memenuhi kriteria dan diminta oleh ibu bapa dipersetujui untuk dijadikan sebagai sekolah kerajaan penuh.
dan bila dikemukakan kita ambil kira keadaannya, kita boleh bersetuju menerima. Itu yang saya fikir dimaksud oleh Perdana Menteri. Jadi apapun terserah pada pihak lembaga yang ada di sekolah ataupun persatuan ibu bapa yang ada di sekolah itu, kalau mereka memikirkan dia tidak mampu untuk menguruskan sekolah dan sebagainya, walaupun sekolah itu dapat bantuan daripada kita, maka dia boleh kemukakan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan kita menimbang keadaannya. Itu saya fikir yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cukup lah, Yang Hormat. Soal yang kedua itu soal kedudukan, sebab saya senyap bukan pasal apa. Kalau Yang Berhormat membaca Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang sudah jadi blueprint dan diedarkan pada semua khalayak Malaysia, dalam itu sudah pun disebutkan status sekolah ini. Sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina sudah pun diiktiraf dalam sistem pendidikan kita. Itu ada dalam itu. Kalau ikut lihat dalam laporan itu, bermakna kita menerima hakikat bahawa ini sekolah-sekolah yang telah pun terbina sebahagian besarnya sebelum zaman kita merdeka pun. Tahun 20-an, 30-an, dan pernah Perdana Menteri menjawab soal itu, mengatakan dia sudah menjadi sebahagian legasi kita. Mau tidak mau kita harus terima kenyataan. Itulah kedudukan sebenarnya. Jadi dia sudah pun masuk dalam sistem kita, kerana dalam laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, daripada input yang kita terima daripada semua pihak, walaupun ada pihak mengatakan kita tutup dan sebagainya, pendirian kerajaan BN tegas. Itu kedudukannya. Jadi saya tak payah nak komen apa-apa. Pasal it's all written in black and white dalam Pelan Pembangunan Malaysia. Itu yang saya nak sebutkan. Tan Sri, Ketua, bila satu peluang macam ini menjadi negara ini, you as the Deputy Prime Minister must take the Ya, first Mat. opportunity. Perlu kritik, perlu hantam. Jangan kita khawatir, Tan Sri, tak Teguh patut Barat kata cukup lah, kalau Yang Hormat, Teguh Barat. Menteri Dalam Negeri pun mengatakan sedemikian. Must take the first available opportunity untuk condemn, tetapi diam, senyap. Itu menunjukkan ada seolah-olah ni ingin tidak apa attitude. Itu nombor satu. Nombor dua, Tan Sri, saya ada tanya, adakah pendirian Tan Sri telah bertukar? Kerana on record, 2 tahun dulu bila saya tanya mengenai pengambilan sekolah-sekolah vernacular di negara ini, Tan Sri mengatakan dengan very crystal clear bahawa tidak ada minat, tidak ada program sedemikian. A total sea change pada masa sekarang. Adakah pendirian ini nampak ini satu pendirian yang baru supaya mendapat lagi support dari masyarakat India, atau satu pendirian yang Ya, Mat. betul-betul niat dan niat yang baik? Yang tidak baik itu sangka buruk Yang Berhormat itu. Itu sangka buruk. Bila saya sebagai orang Islam, saya tidak pernah bersangka buruk. Lebih baik pun lepas balik daripada haji ini, lebih tidak bersangka buruk. Jadi Jadi itu saya Hindu sebutkan pun tadi sudah sudah juga, dan sudah Teguh Barat cukup lah, Yang Hormat. sudah pun ada di dalam laporan itu. Cuba rujuk balik laporan itu yang telah jelas menyatakan kedudukan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina. Jadi senyap saya itu bukan pasal saya sudah berubah pendirian. Saya kata kalau banyak cakap pun banyak dosa. Lebih baik kita tegas pendirian itu. Jadi bagi saya tak apalah orang boleh bahas. Saya fikir kita tak harus sekat dan halang. Kalau sesiapa pemimpin mana pihak berbaik yang berhormat, siapa nak menyatakan pendirian. Tapi dari sisi sudut kerajaan dan kabinet, dah ada keputusan tegas. Tak ada apa-apa perubahan yang kita nak buat. Jadi itu harus diterima dengan baik. Jangan ada sangkaan-sangkaan buruk. Bagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Ya. Dia memang sangka buruk. Tuan Yang Ketua. Minta penjelasan. Nah, bagi lagi, Mat. Ya, benar, Terima Kucing. kasih Yang Amat Berhormat. Saya ingin bangkitkan satu isu di mana kebelakangan ini kerajaan negeri Sarawak Yang Hormat dah bangkit ke? mengenai itu, mengenai Mungkin dalam jawapan, Yang Hormat. tidak. Telah sebut ada itu nak emphasize on English teaching. Di mana kita ada buat cadangan bahawa nak memulakan mission school di mana language of instruction adalah dalam bahasa English. Adakah kerajaan pusat akan terima cadangan sebegitu supaya kita boleh sekurang-kurangnya di Sarawak memulakan mission school dulu di mana semua mata pelajaran diajar dalam bahasa English. Memandangkan
dulu tahap penguasaan English kita Malaysian adalah tinggi, tetapi selepas kebelakangan ini tahap penguasaan English telah semakin hari semakin menurun. Dan adakah kerajaan pusat akan menimbang cadangan supaya kita memulakan mission school di mana semua mata pelajaran diajar dalam bahasa English? Jawabnya tidak ada cadangan. Kerana sekolah Mubalik ini, kita tahu sejarahnya waktu mana dah ditinggalkan oleh pihak mission, kita mengambil alih dan dia menjadi sebahagian dalam sistem kebangsaan, cuma dikategorikan sebagai sekolah Mubalik. Dibantu kerajaan, gurunya dibayar gaji semua sekali dan mengikut sistem dan kurikulum kebangsaan, di mana bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu tidak ada cadangan nak meminda. Saya pun tak ada terima pun apa-apa surat permohonan pada mana-mana pihak untuk tujuan itu. Jadi tak benar pernyataan Yang Berhormat tadi. Yang Berhormat, sekejap saja isu yang sama. Ada di kalangan rakyat Malaysia yang di mana mereka sebenarnya bahasa ibunda dia, mereka adalah bahasa Inggeris dalam di kawasan bandar-bandar terutamanya. Jadi adalah ada anggaran bahawa lebih kurang 20% family keluarga dia bahasa ibunda adalah bahasa Inggeris. Mereka cakap dalam keluarga mereka bahasa Inggeris. Jadi kalau kita tidak memberi ruang kepada pelajar-pelajar atau anak-anak mereka yang dibawa bahasa ibunda bahasa Inggeris itu, maka tidak berlaku adil lah kepada pelajar-pelajar tersebut. Mereka akan menghadapi masalah kerana tidak mempunyai peluang untuk belajar bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Inggeris. Minta komen daripada Menteri. Ya, bahasa ibunda ni maksudnya native. Kalau dia mak saleh tu, macam kita tahu dia daripada itu bahasa ibunda. Tapi kalau dia orang Melayu ke orang Cina, tapi dekat rumah memang banyak dia bertutur dalam bahasa Inggeris, itu kan bahasa ibunda dia. Dia sudah fasih, mahir. Tetapi kerana mereka masuk dalam sistem kebangsaan, dia kena ikutlah. Bahasanya ialah bahasa kebangsaan. Cuma yang Berhormat penting tadi lah soal penguasaan bahasa Inggeris. Jadi soal itu saya sendiri pun menyokong. Mesti ada usaha yang lebih supaya anak-anak kita hari ini lebih mahir, lebih pakar sampai ke peringkat universiti keluar dan boleh berkomunikasi, bertulis, faham selain daripada bahasa kebangsaan adalah dalam bahasa Inggeris. Dan sebab itu saya dah sebutkan berkali-kali dan kita telah jelaskan apa inisiatif yang kita buat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kalau Yang Berhormat baca antara perkara ialah upskilling ataupun menambah baik keupayaan guru. Ada 65,000 guru yang sudah mula kita latih. Sudah masuk ke fasa kedua, 5,000 tambah lagi 20,000 dan akhirnya sampai keseluruhan 60,000. Itu kita akan upskillkan. Kerana sebahagian besar mereka ini berada dalam band 2. Kalau dalam kategori proficiency itu dia A, B, B2, kemudian itu baru C. Jadi kita naikkan sampai ke taraf C1 dan C2. Ini inisiatif. Kemudian kita ubah kurikulum, kontennya, cara pengajaran, pembelajaran, banyak kita dah ambil inisiatif. Saya fikir kalau bagi sedikit masa dalam beberapa tahun ke depan, pastinya akan meningkat. Tetapi pokoknya kita tidak akan membeda-bedakan. Walaupun saya tahu di bandar, saya tahu ramai yang saya kenal, memang mereka bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah, berkomunikasi dalam bahasa Melayu, mereka tak sebaik bahasa Inggeris pun. Tapi itu tidak boleh menyebabkan kita menukar sistem dan dasar kita. Pentingnya bahasa Malaysia itu tak boleh kita abaikan, tetapi penting bahasa Inggeris mesti diperkukuhkan. Sebab itu saya perkenalkan MBM, MBI. Iaitu memperkasa bahasa Melayu dan juga memperkukuh bahasa Inggeris. Itu penting dan ini sudah pun mula berjalan. Dan saya fikir kalau kita bagi sedikit tempoh masa mendatang, insyaAllah keadaan ini akan bertambah lebih baik. Tuan Ketua, boleh saya teruskan? Ya, silakan. Tuan Ketua, berkenaan dengan memertabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris, kebetulan bab ini saya akan sentuh. Untuk makluman Yang Berhormat Titiwangsa dan Kinabatangan khususnya, pelbagai usaha telah pun dilakukan oleh kementerian untuk memastikan murid dapat menguasai bahasa Malaysia dengan baik, terutamanya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Dan ini termasuklah melaksanakan program intervensi pemulihan
dan program sokongan bagi murid-murid yang tidak mencapai profisiensi yang ditetapkan di semua sekolah. Pihak kementerian juga sedang melaksanakan semakan ke atas kurikulum dan pentaksiran bahasa Malaysia KSSR di sekolah jenis kebangsaan untuk disesuaikan dengan tahap murid. Dan ini bertujuan supaya standard bahasa Malaysia di sekolah berkenaan mencapai tahap yang sepatutnya mudah dipelajari dan tidak membebankan murid. Tuan Yang Pertua berkaitan dengan usaha memperkukuhkan bahasa Inggeris dalam kalangan murid pula yang seperti dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Sepitang, Bukit Gantang, Jelebu, Yang Berhormat Pasir Gudang dan Yang Berhormat Sik. Pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan, di antaranya lah termasuk peningkatan kualiti guru bahasa Inggeris bagaimana yang saya sebutkan tadi melalui latihan-latihan yang berterusan, melakukan semakan semula ke atas kurikulum KSSR sedia ada, menggubal kurikulum baru sekolah menengah KSSM yang akan mula dilaksanakan pada tahun 2017 dan menyediakan bantuan sokongan tertentu kepada pelajar yang lemah terutamanya di luar bandar seperti bantuan tuition dan sebagainya. Usaha ini adalah amat bertepatan dengan pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan saya sendiri mengenai syarat baru muid bagi kemasukan ke IPTA dan telah pun saya perjelaskan juga secara terperinci perkara ini semasa sesi jawapan lisan pada 15 Oktober 2014 yang lalu. Melalui dasar wajib lulus bahasa Inggeris dalam sijil pelajaran Malaysia mulai tahun 2016, Kementerian juga akan melaksanakan kaedah yang sama dengan dasar wajib lulus dalam mata pelajaran bahasa Malaysia dan sejarah, iaitu murid-murid yang gagal dalam mata pelajaran tersebut akan diberikan peluang untuk menduduki peperiksaan ulangan seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Hal ini disebutkan oleh Bapa Yang Berhormat, dia takut dengan syarat baru ni ramai anak-anak kita tak akan dapat sijil SPM kerana tak lulus bahasa Inggeris. Kami faham tu. Sebab tu saya bagi tempoh 3 tahun lead time untuk buat preparation. Tapi kalau sekiranya mereka juga menghadapi masalah sebegitu, dia gagal, kita bagi ruang untuk dia ulang peperiksaan. Dan kita akan bantu supaya mereka ini dapat lulus peperiksaan bahasa Inggeris dan dapat sijil SPM insyaAllah. Sibu bangun yang. Ya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ada satu soalan untuk bertanya kepada Menteri Pendidikan. Saya amat menghargai usaha kementerian untuk memperkukuhkan bahasa Malaysia dalam pendidikan kita ni. Tetapi saya menerima satu aduan. Ini kertas model sebenar SPM baru-baru ini. Di dalam kertas model sebenar SPM ini, buku ini, dia bukan saja mengajar bahasa Malaysia, tapi dalam kertas ini pun ada unsur-unsur politik yang mengatakan bahawa Ya Mat, satu daripada jawapan dari buku. jangan bawa kes spesifik dan kes baru yang Mat dalam Tahu perbahasan pada ini peringkat sangat penting. ini. Ini sangat penting. Saya mesti Dia bukan soal penting tak penting, dia soal peraturan dalam masyarakat. buku ini, dia tak jawapan dengar buku ini menyatakan bahawa Mat, tak nak dengar ke? sekolah jenis kebangsaan merupakan punca pemisahan kaum di Malaysia. Selain itu, dia mengatakan Itu sepatutnya dibawa bahawa dalam perbahasan yang kes Mat. history belakang 513 Ya Tuan Puasa ada lagi. ialah kerana Tuan Puasa. kaum Cina sanggup membunuh kaum Melayu. Ini memang merupakan unsur-unsur yang tidak baik, politik yang memburukkan imej kaum Cina, memusuhkan supaya kaum Melayu memusuhkan kaum Cina. Ya, cukuplah yang Mat. Adakah ini merupakan rancangan Kementerian Pendidikan Malaysia kita ini? Apakah tindakan yang akan Mat, diambil jangan oleh berucap, Kementerian Mat, cukup. Pendidikan untuk mengatasi masalah ini atau tindakan diambil untuk against this publisher? Sekian, terima kasih. Datuk Mentua. Saya tak payah nak jawab, komen kalau ada tu boleh serah pada saya, kita akan semak. Ya, tapi saya nak jelaskan kami tidak mempunyai niat sebegitu dalam menyediakan apa-apa cetakan
Saya tak tahu sama itu adalah dokumen rasmi kementerian ataupun pihak-pihak yang penganjur lain menjual untuk pasaran dan sebagainya. Kalau bukan di bawah kementerian, itu bukan tanggungjawab saya. Tapi kalau ya, kita akan semak dan teliti perkara itu. Saya harap bukan daripada kementerian, insyaAllah. Dan itu saya sambung sikit lagi. Ini berkaitan dengan program mengarus perdanakan pendidikan teknik dan vokasional. Ini satu daripada subjek yang popular. Yang Amat Menteri. Ada 2 orang bangun yang Titi Wangsa dengan Ki Gantang. Terima kasih, Yang Habib. Saya ingin bertanya, tadi Yang Amat Berhormat ada sebut bahawa dalam kita memperkasakan bahasa Inggeris ini, sekolah-sekolah ini diberi satu tahap masa, iaitu memberi kelonggaran hingga 3 tahun untuk kita mencapai tahap yang kita inginkan. Soalan saya ialah dalam perbahasan saya itu, saya ada juga menyebutkan bagaimana kita menggunakan strategi memperkasakan bahasa Inggeris ini juga kepada bahasa Malaysia kita. Kerana saya dipahamkan bahawa dalam standard bahasa Malaysia kita kepada sekolah-sekolah jenis kebahasaan Tamil dan Cina ini, standard bahasa Malaysia mereka begitu rendah dibanding dengan standard bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dari segi tahap soalan-soalan yang mereka jawab waktu peperiksaan. Sebab saya rasa bahasa Inggeris ini adalah bahasa kedua kita. Tapi kalau kita lebih fleksibel kepada bahasa Malaysia, saya rasa itu merupakan salah satu daripada strategi yang akan melambatkan proses mereka ini menerima bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara dari segi pendidikan. Sebab saya, kalau boleh saya nak tengok, bahasa Malaysia ini dia tidak ada pilihan. Kalau exam yang kita tetapkan kepada bahasa kebangsaan di sekolah kebangsaan, mestilah sama dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina. Standardnya kena sama. Soalannya kena sama. Sebab ini adalah bahasa Malaysia. Kalau bahasa Inggeris, saya boleh faham. Kerana kita membezakan kualiti bahasa Inggeris dari segi soalan-soalan yang nak kita kemukakan kepada pelajar-pelajar di luar bandar, juga pelajar bandar, itu saya setuju. Tetapi dalam konteks bahasa Malaysia, saya ingat kita telah merdeka 57 tahun, saya tak nampak kenapa kita masih lagi dalam keadaan era yang kita membezakan bahasa Malaysia kita ini dari segi peperiksaan standard bahasa Malaysia. Ya. Terima kasih atas sokongan Yang Berhormat Titi Wangsa tentang perkara ini. Ini memang saya bersetuju. Sepatutnya kalau di peringkat bahasa Inggeris tu apa yang saya telah jelaskan tadi, memang kita cuba menekankan cara pelaksanaan dan ini akan melibatkan semua pelajar. Tetapi soal bahasa Melayu, saya nak jelaskan pada umumnya kita tidak menghadapi masalah besar. Ya, sebahagian besar pelajar kita sudah mencapai tahap yang kata boleh dikatakan baik. Dan peperiksaan dalam bahasa Malaysia pun, kalau kita lihat hasilnya pun adalah boleh katakan amat memuaskan. Namun begitu saya bersetuju kerana di peringkat SJKC, SJKT ini ada sedikit berbeza. Yang Muhammad sebutkan tadi benar, kerana pandangan ramai pimpinan masyarakat Tionghoa sebagai contoh, ya, sama ada badan politik ke bukan politik, berkatakan bahawa kalau nak digunakan kurikulum yang sama dan tahap yang sama dengan apa yang diajar di sekolah kebangsaan, mereka mengatakan bahawa anak-anak Cina ataupun bukan Melayu ni sukar untuk memahami dan sukar untuk menguasainya. Padahal pada saya, apa bedanya kalau setengah-setengah anak-anak Cina, berbangsa Cina, masuk ke sekolah kebangsaan, itu juga yang mereka pelajari dengan kurikulum kebangsaan kita. Kenapa di SJKT dan SJKC dia harus lebih rendah? Tetapi kerana kita ni bertimbang rasa, selama ini pun kita begitu, jadi ada sedikit perbezaan dalam bentuk kontennya dan juga dalam bentuk soalan dalam peperiksaan. Tetapi bagaimana yang telah disuarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pun dalam perhimpunan MCA baru ini, nampak standing ovation. Pasal kata mesti ada usaha yang lebih bersungguh-sungguh supaya penguasaan bahasa Melayu di kalangan bukan Melayu di negara kita ni mesti diperkokohkan lagi. Dan dia mesti bermula dalam sistem pendidikan kita. Sebab tu dalam jawapan pada Yang Berhormat tadi saya sebutkan, kita akan teliti balik supaya seboleh mungkin sekolah-sekolah yang ada upayaannya, maka sepatutnya dia gunakan kurikulum yang sama.
Kalau ada intervensi yang perlu dibuat, macam contoh tadi kelas tambahan, itu boleh kita berikan supaya akhirnya bila mereka menduduki peperiksaan, soalan yang dikemukakan pada mereka tidak berbeza. Dan harapan kita satu hari mereka dapat menguasai bahasa itu di peringkat itu. Ada pihak yang memberitahu pada saya, tak apalah, dia waktu dia kecil memang gitu, dia susah nak faham. Bila istilah bajak pun dia tak faham. Apa bajak ni? Kecuali kalau dari Kedah dia mungkin faham. Di setengah tempat dia tak dapat bayangkan. Jadi ada isu yang disebutkan begitu. Tetapi bila masuk ke sekolah menengah kebangsaan, anak-anak yang bukan Melayu ni cepat boleh menguasai bahasa Melayu. Dan ini terbukti betul. Mereka agak ada keupayaan untuk meningkat walaupun agak terlambat sedikit ataupun rendah sedikit dia punya standard sebelum daripada itu. Apapun ini kita teliti dan kita akan kaji dan insyaAllah akan kita perbaiki. Terima kasih. Cuma satu lagi soalan. Ada tak perancangan Kementerian Pendidikan untuk menetapkan satu jangka masa di mana kita akan dapat melihat soalan-soalan bahasa Melayu itu di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina sama tahap bahasa Melayu yang nak diambil. Ada tak jangka masa yang telah ditetapkan? Sebab dalam proses ini kita kena ada jangka masa. Sebab kalau tak ada jangka masa, dia jadi masalah. Macam begitu juga dalam bahasa Inggeris. Bila kita tetapkan dia punya band, kita tetapkan jangka masa, flexibility 3 tahun, jadi kita kena stick at that program. Kalau tidak, saya rasa dia akan forever akan jadi perbezaan di antaranya. Sebab saya baru-baru ni ada pelajar-pelajar datang jumpa saya untuk masuk sekolah-sekolah dan saya tengok bahasa Malaysia ada asterisk. Jadi bila saya tanya kenapa ada asterisk, rupanya bahasa Malaysia yang ada asterisk ini ada Malaysia ni agak kurang sikit dia punya tahap daripada bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan. Itu saya. Akan saya ambil pandangan yang berhormat tadi. Dekat tempoh masa itu kita akan teliti dan kaji yang agak sesuai lah, insyaAllah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Berkenaan dengan cadangan untuk tahun 2016, pelajar-pelajar syarat nak lulus SPM ialah lulus bahasa Inggeris. Jadi persoalan saya rasa kebimbangan terutamanya kepada pelajar-pelajar luar bandar, terutama di Sabah, Sarawak dan juga kawasan sekolah pendalaman di Semenanjung, yang kita rasa agak kurang dari segi skill guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris. Amat malang lah, mungkin mereka dapat straight A dalam subjek lain, tiba-tiba dalam subjek bahasa Inggeris mereka tidak lulus. Walaupun boleh diambil kali kedua sebagai subjek ulangan, pada saya ini satu perkara yang membebankan kepada pelajar. Sedangkan pihak kementerian pun baru dalam perancangan untuk upskill guru bahasa Inggeris yang tak silap saya tadi dengar 5,000 orang yang telah dapat band 2 di kalangan guru bahasa Inggeris. Maka ini gambaran yang kita lihat kurangnya guru yang mempunyai skill dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Sebab itu saya mencadangkan supaya cadangan untuk tahun 2016 untuk pelajar syarat untuk lulus SPM ni bahasa Inggeris ni diminta dikaji balik ataupun dibatalkan supaya membolehkan prasarana terutama guru-guru kita yang bersiap sedia dan cukup di peringkat sekolah. Yang keduanya berkenaan dengan MUIT. MUIT untuk masuk ke universiti seperti mana aliran sains sosial. Yang Mak ringkaskan yang Mak. Untuk 2 band dan juga untuk profesional perakaunan dan juga perubatan perlukan kepada 4 band. Jadi ini juga pada saya bimbang juga nanti mereka dapat di segi forfeit di matrikulasi. Tiba-tiba mereka gagal untuk masuk kerana subjek bahasa Inggeris mereka tidak lepas. Maka sebab itu perkara ini perlu dikaji balik oleh pihak kementerian supaya perkara ini tidak memberikan penginayaan kepada pelajar-pelajar oleh kerana prasarana yang kita sediakan tidak cukup. Terima kasih. Tak ada niat hati nak menyaya sesiapa pun, tapi perkara yang telah disebut yang berhormat tadi sebenarnya memang telah pun kita ambil kira.
sebelum saya buat keputusan. Pasal kita teliti dan kaji dan barulah kita buat keputusan mengatakan tarikh 2016 tu agak sudah sesuai. Walaupun di peringkat ini saya nak maklumkan bila kita melihat keputusan perpiasaan SPM terutamanya, ini bukan untuk dapat kredit, ya, ataupun distinction. Ini lulus, pass saja. Hampir dekat 80% sudah lulus. Tapi yang dapat kredit tu mungkin kurang daripada itu. Jadi bermakna sistem yang kita sudah laksanakan ni berkesan dari segi meningkatkan. Tapi yang berbaki tu, kalau tidak ada gesaan seperti dasar yang kita tegakkan tadi, saya fikir dia akan kekal sebegitu. Dan kesannya akan kita lihat waktu mana pelajar ni masuk ke sekolah menengah atas atau masuk ke universiti, kerana kurangnya penguasaan bahasa Inggeris, maka menyebabkan mereka dari segi soal keboleh pasaran itu akan juga menjadi masalah, rendah penerimaan mereka di peringkat industri dan sebagainya. Itu sebab kita kena mulakan di peringkat sekolah kita. Jadi saya tidak bercadang untuk nak meminda tarikh itu sampai lanjutkan tahun 2020 ke berapa lama. Itu akan menjadi masalah. Tapi saya bersetuju ada sekolah-sekolah tertentu terutama di kawasan-kawasan luar bandar, termasuklah di Sabah, Sarawak, di mana penguasaan bahasa itu agak masih kurang. Jadi intervensi itu yang penting. Dan kalau kita tak boleh umum saja di Sabah atau Sarawak, di sekolah mana? Dan kalau sekolah tertentu di luar bandar itu menghadapi masalah, termasuk juga di Semenanjung, mesti ada intervensi dibuat untuk perbaiki. Sama ada yang berkaitan dengan soal infrastrukturnya ke, ataupun soal gurunya yang perlu dihantar yang lebih terlatih, ataupun pelajarnya yang perlu dibimbing lebih masa. Umpama dalam satu minggu tu ada kelas-kelas tambahan, waktu mana kalau sekolah tu sekolah satu sesi lebih mudah, kita berlanjut 2-3 jam sebagai contoh. Jadi ini inisiatif tambahan yang perlu kita ambil. Jadi saya harap dalam langkah sebegitu, maka masalah yang dibangkitkan umat tidak akan berlaku. Walaupun akhirnya ada juga pelajar yang tak akan lulus perkara itu. Itu tak boleh dielakkan. Dalam sistem perpisahan mana pun ada yang fail kerana mereka tidak sampai tahap itu. Demikian jadi peringkat MUIT. Kenapa MUIT itu kita buat keputusan itu dan Perdana Menteri umumkan juga di sini ialah kerana sebahagian besar yang bergraduat tetapi tidak berupaya untuk berkomunikasi bahasa Inggeris. Tidak semestinya dia bekerja di peringkat syarikat-syarikat multinasional, tempatan pun begitu. Jadi dengan sebab itu terdapat pelajar kita yang sudah lulus tapi tidak dapat pekerjaan 2 tahun, 3 tahun. Dan kerajaan terpaksa adakan skim latihan untuk melatih mereka, untuk menempatkan mereka di mana pekerjaan sesuai. Jadi sebab itu ini langkah-langkah saya fikir yang perlu kita buat. Tetapi sebagaimana disebutkan tadi, dalam sistem universiti pun sudah ada latihan bahasa Inggeris. Dan diajar di semua universiti. Saya nak melihat kontennya. Yang jadi masalah yang saya dimaklumkan oleh industri, keupayaan untuk berkomunikasi. Communicative language. Baca faham, tulis boleh, tapi tak boleh nak communicate. Apa guna belajar Lughatul Arabiah ma yumkin untuk speak dalam bahasa Arab? Saya cakap pun campur aduk. Tak boleh bercakap betul-betul bahasa Arab. Eloknya dia mesti fasih bahasa Arab. Jadi ini yang kita nak tingkatkan. Sebab tu untuk bahasa pendidikan Islam pun saya dah bersetuju kita ambil ini native bahasa Arab untuk mengajar di sekolah-sekolah agama kita supaya mereka dapat menguasai bahasa Arab dengan fasih. Jadi ini kita sudah mulakan, tetapi yang pentingnya kemasukan mungkin band dia pada band 1 naik band 2. Tetapi yang penting waktu sebelum bergraduat itu. Katalah tempoh dia 4 tahun, 2 tahun lagi sebelum dia keluar, kita nak tengok di mana dia berada. Kalau di situ kita lihat masih lagi di tahap yang lama, tak ada peningkatan, mesti 2 tahun itulah intervensi. Termasuk immersion program di universiti supaya mereka dilatih betul-betul. Guru ataupun instructor dan juga lecturer tu mesti yang terlatih supaya kita lihat sebelum dia bergraduat, maka dia sudah sampai tahap itu. Kalaupun dia sudah bergraduat sebelum berkonvokasi, ada lagi 8 bulan ke 6 bulan, kita tengok ada kekurangan, masih boleh kita latih mereka dan sebagainya. Jadi ini inisiatif yang saya fikir tak boleh kita lari dan perlu kita laksanakan, Tuan Ibu. Ya, sebab bangun di belakang. Saya amat tertarik dengan jawapan yang diberikan tadi oleh Yang Amat Berhormat. Saya nak tanya sama Yang Amat Berhormat, pernah menimbangkan, kalau kita nak pastikan penguasaan bahasa dapatlah diserap oleh pelajar-pelajar supaya keupayaan 3R dapat dilaksanakan. Adakah pihak kementerian bercadang kalau kita
memperkenalkan bahasa sains bukanlah dalam peringkat darjah 1. Supaya kita tumpukan dalam mungkin darjah 1, darjah 2, penguasaan bahasa dulu. Kerana sains adalah satu perkara yang agak sukar dengan menggunakan bahasa yang agak mendalam. Menggunakan bahasa yang dalam. Dan ini kadang-kadang menyukarkan pelajar-pelajar. Saya bukan cakap dalam bahasa kebangsaan. Bahasa sekolah rendah Cina pun serupa. So sekiranya kita dapat mempertingkatkan penguasaan bahasa, barulah kita mengajar sains. Mungkin ini akan membolehkan pelajar-pelajar mengambil minat dalam sains. Kalau untuk darjah 1, darjah 2, tak ada masalah untuk matematik. Tapi sains saya rasa kerana itu dari segi pemahaman, mereka perlukan bahasa yang agak sukar sikit untuk anak-anak yang baru masuk darjah 1. So, ada setengah-setengah negara yang menggunakan sistem tersebut. Di mana perkara sains hanya diperkenalkan mungkin dalam darjah 3 dan darjah 4. Supaya mereka dapat menguasai bahasa dulu. Kalau tidak, saya khawatir banyak atau ramai pelajar akan hilang minat langsung dalam sains. Bukan kerana mereka tak ada minat dalam sains, tapi kerana bahasa ni yang agak sukar. Ini sebagai satu cadangan kerana kita lihat dari segi sains dan matematik, tahap mereka tetap menurun. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang kita harus tengok macam mana kita boleh menghadapi krisis ini sebelum ia menjadi lebih kritikal lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Intervensi kementerian dalam soal pembelajaran dan pengajaran sains dan matematik itu memang sudah pun kita mulakan. Bila kita lihat mungkin dirujuk kepada keputusan TIMSS dan PISA, iaitu menjadi satu daripada ukuran benchmark antarabangsa, dilihat pencapaian kita agak masih rendah. Saya bersetuju itu, sebab itu kita acknowledge dalam pelan pembangunan pendidikan bagaimana perlu kita buat untuk perbaiki. Kita tak sebutkan soal bahasa, soal subjek itu sendiri, cara pengajarannya dan kemahiran guru dan sebagainya. Saya fikir itu perkara-perkara yang perlu kita ambil kira. Adalah percubaan dulu bagaimana kita tahu PPSMI yang mana kita kata elok digunakan dalam bahasa Inggeris, tapi masalah yang saya sebutkan dahulu kenapa kita pindah balik ialah kerana guru kita tidak pakar dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau tak ada guru pakar bahasa Inggeris, bagaimana nak mengajar subjek itu yang nak menggunakan bahasa Inggeris? Tentu jadi masalah. Itu sebab kita dah pindah. Jadi kita ambil perhatian. Tapi penting sains, teknologi, engineering dan matematik itu sudah pun kita akui. Dan kita sedang berusaha lah. Mudah-mudahan bila ada penilaian semula di peringkat antarabangsa, STEM ataupun PISA dan TIM, kedudukan kita akan bertambah baik. Dalam pelan pembangunan kita bagi tempoh 13 tahun. Tapi Malaysia sebagai mana biasa tak boleh tunggu lama-lama. Dia mahu cepat, nak lihat hasil. Tapi kita akan cuba usaha seberapa cepat yang mungkin untuk menaikkan kedudukan kita, Tuan Yang Tua. Ya, Tuan Tua, boleh saya terus ke Sepang. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih kepada Tan Sri Menteri. Saya ingin bertanyakan tentang penguasaan bahasa ini. Saya rasa dan saya akuilah memang kerajaan mungkin cuba mencari jalan bagaimana nak supaya student ni boleh menguasai bahasa ni. Dan saya lihat mesti ada satu percubaan yang mungkin kerajaan kena buat dan pastikan test percubaan itu berjaya dan seterusnya daripada percubaan itulah kita boleh pastikan inilah sistem yang terbaik. Sebab saya lihat, saya khawatir segala sistem kita ni berbentuk seperti mana kata Profesor Engku Aziz, tikus baiki labu. Kita sekejap ambil ni, sekejap ambil ni. Mana kita belum habis satu sistem berakhir, kita dah tukar lain. Jadi pelajar jadi mangsa. Jadi saya ingin tanyakan, saya nak kongsi sikit lah pengalaman. Ya, ringkaskan yang mana. Di UAE, saya nak tahu, ada beberapa pelajar daripada negeri China sebagai contoh. Mereka ini boleh berbahasa Arab tanpa pergi ke Middle East. Saya ada mempunyai beberapa orang kawan saya, yang roommate saya, belajar Cina, yang boleh bercakap bahasa Arab, tak pernah pergi pun negara luar. Dia hanya belajar bahasa Arab di negeri Cina. Tetapi boleh berkomunikasi dengan bahasa Arab dengan baik. Jadi mesti di sana ada satu sistem yang menyebabkan mereka boleh jadi begitu. Jadi saya ingin tanyakan, sebab kita panggil guru daripada India, kita macam-macam cara kita dah buat. Tapi nampaknya setakat ni masih lagi kan. Dan apa lagi memang ada perbezaan antara pelajar di
bandar dan luar bandar lah. Jadi saya harap, saya ingin mencadangkan supaya Menteri memikirkan, mungkin ambil beberapa sekolah, perkenalkan satu sistem ini, dan kalau sistem ini berjaya, daripada sistem itulah kita lebar luarkan kepada tempat lain. Jadi saya mengharapkan, dan saya rasa untuk kepentingan bersama lah, daripada pemangkang anak-anak kita ini memang boleh berbahasa lebih daripada satu bahasa dengan baik, khususnya bahasa Inggeris lah. Dan kalau bahasa Arab, bahasa lain tu bonus lah. Tapi saya harap sangat supaya Menteri membuat satu kaedah yang memikirkan cara itu. Saya nak bagi juga pengalaman sikit apabila saya ringkaskan. Siap. Saya pernah anak saya pun ada kelemahan bahasa Inggeris. Saya hantar di Lona Whiston yang memang gurunya orang Inggeris, semuanya orang Inggeris. Dan saya lihat setelah beberapa bulan saja, pertama minat dia bahasa Inggeris tu nampak jelas. Dan bila saya lihat cara mereka ajar itu begitu relax, begitu tadi maknanya ada kaedah di situ yang boleh menyebabkan pelajar boleh minat dan terusnya boleh menguasai. Jadi saya harap sangatlah supaya Menteri memikirkan cara ini. Supaya kita, semua pelajar kita ni berketerampilan dan boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Itu ada pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang Muhammad ada model tu, boleh diserahkan pada saya. Memang pun kita cuba mengambil inisiatif baru. Bagaimana diberi contoh oleh seorang pengusaha kita jugalah, Tan Sri Mustafa Kamal, MK Group yang menguruskan pembangunan Cyberjaya. Dia maklumkan pada saya, dia kata kita panggil 300 orang graduan tempatan ditemuduga oleh beberapa buah syarikat multinasional, tetapi yang lulus hanya 7 saja. Yang lain tu gagal mendapat kerja kerana tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Jadi dia ambil inisiatif di bawah CSR, syarikat dia, berbelanja 1.8 juta kata dia. Panggil balik ni anak-anak kita yang lulus ni dan dia bawa masuk dalam immersion program ni 3 bulan saja. Jadi datang ke pejabat saya, 3 bulan saja, these people can change and they can speak good English. I said, why? Kerana dengan immersion tu, mana duduk situ, makan situ, tak boleh berhubung dengan siapa, tak boleh bercakap dengan bahasa lain, 100% tumpuan. Dalam 3 bulan saja, boleh. Pasal basic bahasa Inggeris sudah ada. Tahu bahasa Inggeris tetapi tak boleh berkomunikasi, itu jadi masalah. Macam juga dalam pendidikan Islam. Semua tahu Lughatul Arabiah. Cumanya tak boleh bertutur dalam bahasa. Pasal bila berkumpul sama dengan orang Kelantan. Jadi logatnya logat Arab Kelantan, logat Arab Johor, bukan asli itu. Contohlah, saya bagi contoh. Jadi ini yang saya fikir boleh kita laksanakan. Ini kita akan cuba perbaikilah supaya penguasaan bahasa itu sendiri. Yang sebenarnya kelemahan itu boleh kita perkukuhkan dalam tempoh masa-masa yang mendatang. Datuk Musi. Boleh saya teruskan dulu? Boleh saya campur sekejap sebagai seorang guru? Ya, Ahmad. Okey. Yang amat berhormat Menteri Pendidikan dan Datuk Musi, persoalan pendidikan termasuk pendidikan bahasa, barangkali saya ingin mencadangkan kita mengambil pendekatan, bukan pendekatan piecemeal, ya. Maknanya pendidikan bahasa dilihat berasingan, pendidikan matematik berasingan. Saya ingat yang masalah yang paling pokok dalam pendidikan kita, ini saya bercakap secara pengalaman sebagai seorang pendidik, guru 30 tahun, pensyarah, trainer, bapa kepada 11 orang anak, ya, yang melalui pendidikan, permasalahan pendidikan ini. Kalau barangkali kita dapat melihat mendidik di kalangan para pendidik, para pegawai pendidikan, para pendidik, ibu bapa dan seluruh mereka yang terlibat dalam pendidikan, memahami pendidikan itu sebagai satu proses membangun kecintaan kepada ilmu dan pendidikan itu sendiri ke kalangan pelajar. Bukan hanya untuk lulus periksa. So, pendidikan sebagai satu lifelong, yang sepanjang, dan kalau minat itu kita dapat tanam bermula daripada barangkali mereka yang awal, stakeholders yang awal macam ibu bapa, guru-guru, dan kemudian menyemaikannya di kalangan pelajar, dan saya fikir kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah.
dalam soal training bahasa dan lain-lain ini, kita, kalau saya mengungsi pengalaman saudara, Ya, dalam masa yang ringkaskan, Yang sangat Amat. singkat sebenarnya kita dapat menyelesaikan masalah. Pertama, kalau anak-anak murid itu dan cikgu, anak murid pelbagai peringkat, dia ada keyakinan diri, ya, dia ada self confidence dan dia tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Kita pernah latih dalam masa 3 hari pasal macam yang Timbalan Perdana Menteri atau Menteri Pendidikan sebutkan tadi, mereka dah ada basic, mereka tak yakin dia nak bercakap kalau dia ambil dalam bahasa Inggeris, ya, atau bahasa Melayu. Kerana bila bercakap mereka perli. Kalau orang Kelantan ada budak Melayu, orang Kelantan bercakap bahasa Inggeris, puak-puak dia berlaku, oh lagi cik Kelantan, bahasa Kelantan pun bertabur lagi. Maknanya the self confidence, ya, berhadapan dengan itu, ya. Jadi poin saya begini nanti pengusi. Maknanya pembinaan manusia itu sendiri, the self concept dia. Cikgu ke, murid ke, we start from there. Kita mula dari situ. Dan lepas itu yang lain-lain kemahiran ini dia mudah dikuasai sebenarnya. Bila saudara sudah yakin, saya bila masuk dalam parlimen ni, saya mula tak yakin, boleh ke bercakap ni, saya pensyarah, saya pendidik, ya. Tapi bila sudah saya dapat bina keyakinan diri, melihat performance rakan-rakan yang lain, dan saya sebenarnya berasakan at home, berasa dia. Yang masalah di sini. yakin ni dia bercakap dia panjang. Jadi cadangan Terlalu saya, yakin lah tu ya. cadangan saya, terima kasih Datuk Pengurusi. Cadangan saya ialah supaya kita melihat soal basic, ya, soal minat belajar, minat mengajar, keyakinan diri, ini self concept yang awal barangkali kita bina, dan melihatkan bahawa yang lain-lain kemerahan ini boleh dibina insya-Allah. Terima kasih. Ya. Labuan bangun ya. Labuan yang Muhammad. Labuan. Cadangan sedikit saja mengenai mempertingkatkan penguasaan bahasa di kalangan rakyat kita. Setengahnya yang kurang baik dalam bahasa Melayu, setengahnya kurang baik dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Boleh tak kita adakan sistem ataupun usaha di mana kita berikan penekanan semasa umur dia rendah ataupun lebih kurang umur 2 tahun di peringkat nursery lagi. Jadi kepada keluarga-keluarga yang ataupun suku yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris, kita pastikan dia mempunyai kelas tambahan semasa selepas separuh hari dia di nursery, dan begitu juga dalam penekanan bahasa Melayu. Saya mempunyai pengalaman sendiri sebenarnya, dan sekarang saya cuba lakukan di parlimen saya dan telah bercerita dengan Tadika Kemas dan Tadika Perpaduan. Sebab daripada eksperimen yang saya telah buat, daripada anak saya yang saya mulakan dengan umur 2 tahun untuk dengan tuition yang cukup panjang setiap sekali selepas mereka di nursery. Sekarang ni sampai saya pula susah nak minta dia kurangkan berbahasa Inggeris, sebab di rumah kita tidak berbahasa Inggeris, tetapi dia lebih suka bahasa Inggeris dan dia menjadi begitu fasih sebab setelah dia bermula sekejap, lama-lama dia sendiri belajarlah. Dia tengok TV, dia suka channel English, dia suka English, dan dia melebihi daripada kakak-kakak dia yang saya mulakan umur 4 tahun dan 5 tahun. Yang bermula umur 2 tahun ni, semua orang kata macam dia ni grow up di Amerika lah. Jadi saya rasa kalau kita mempunyai sistem kepada keluarga yang bukan Melayu, yang kurang fasih dalam bahasa Melayu, mungkin tidak berbahasa Melayu di rumah, kita kita buat program supaya selepas mereka nursery separuh hari, mereka mempunyai tuition bahasa Melayu di second half of the day. Terima kasih. Ketua, kenaan pandangan Yang Berhormat Batu Pahat tu sebenarnya kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita dari segi pengajaran dan pembelajaran bahasa pun memang begitu. Bukan soal mengajar bahasa per se sahaja, tapi motivation, minat dan kesungguhan itu penting, dan bukan saja di kalangan pelajar, peranan ibu bapa. Tapi peranan ibu bapa kalau umpama dalam soal bahasa Inggeris, tidak ramai di kalangan ibu bapa kita yang memang
boleh bertutur menguasai bahasa Inggeris. Jadi sebab itu kalaupun mereka gesa dengan tidak ada dokongan lain seperti kelas tuition dan sebagainya, itu tidak akan menjadi. Soal isu ni sebenarnya kita dah ambil kira dari perspektif yang agak lebih besar. Bukan mudah. Masuklah apa yang Muhammad Dr. Labuan sebutkan tadi. Kalau kita mengantar ke nursery yang memang mana yang mengajar tu semua mahir dalam bahasa Inggeris, dia boleh kata berkomunikasi semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya bagi contoh cucu saya sendiri. Saya lihat dia hantar oleh bapak ke nursery dan dia pasih dalam umur 2-3 tahun dah boleh bercakap dalam bahasa Inggeris macam orang kata macam air lah. Tetapi tidak semuanya begitu. Di setengah-setengah nursery pula pengajar yang jadi pembimbing guru tu tidak mahir dalam bahasa Inggeris. Tapi untuk memperbaiki keadaan itu saya telah bincang kerana yang melibatkan soal kementerian saya, Japanin dan Kemas. Ada masalah-masalah di mana guru-guru ini pun tidak berapa mahir dan terlatih dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita nak menaikkan taraf di peringkat awal-awal prasekolah, maka inilah perlu lebih tumpuan. Itu latihan penguasaan bahasa Inggeris di peringkat guru-guru pembimbing di kelas-kelas tadika dan sebagainya. Kalau itu boleh kita mulakan, maka kurikulum yang saya dah cadangkan supaya ditambah konten bahasa Inggeris tu. Dari segi dalam permainan interaktif dan sebagainya itu, supaya ada lebihkan bahasa Inggeris selain daripada bahasa Melayu. Untuk membolehkan anak-anak ni lebih terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris. Ini pun sudah kita putuskan. Bahkan Sarai bangun yang Sikit. Ya, okay. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Saya ingin menekankan lagi sedikit lagi tentang apa yang Yang Amat Berhormat Tan Sri beritahu tadi tentang pergaulan pelajar-pelajar ini sendiri. Kebimbangan yang wujud apabila negara nak jadi maju, apabila penguasaan bahasa Inggeris jadi penting, dan apabila kita dicadangkan tadi peningkatan band dalam bahasa Inggeris ditingkatkan, ada kebimbangan, takut pelajar-pelajar tercicir dan sebagainya. Saya tidak ada pengalaman macam yang lain yang mengajar bertahun-tahun, tapi saya nak cakap sikit tentang pengamatan saya. Saya melihat orang-orang Bangladesh ni. Orang Bangladesh yang datang ke Malaysia ni, selang beberapa bulan dah fasih berbahasa Malaysia. Kita pergi kat pam minyak, kat kedai, kat kilang, kita cakap dia boleh berbahasa Malaysia. Dia tak pergi kelas pun. Dia tak ada tuition pun. Tetapi oleh sebab pergaulan dia setiap hari dia dengan sebutan tu berbeza yang Muhammad. Ya. Sebutan Bangladesh tu berbeza sikit. Dia Datuk Seri dia memang ada goyang-goyang kepala sedikit lah. Tapi apa yang saya nak cadangkan, sebab saya lihat ada yang pernah saya jumpa di klinik semasa saya bertugas yang dapat keputusan A tapi tak berani berkomunikasi. Ada juga yang dapat keputusan dalam bahasa Arab bagus tapi tak dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi saya rasa di situ letaknya tu. Kalau kita sama-sama gemelin tenaga seperti yang berhormat lain kecatakan, dan satu hari, the whole day kita bertutur dalam bahasa Inggeris di mana, dan sudah tentu dalam masa yang singkat saja penguasaan bahasa Inggeris akan power, dan kita tidak ada masalah dengan muat ini, dan kita boleh capai negara maju dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Mengasrai. Orang Bangladesh ni dia datang duduk sini, dia nak survive. Dia sama dia legal, sah ataupun tidak sah. Kalau dia tidak boleh berkomunikasi ataupun dia bertutur dengan bahasa Inggeris, sedangkan orang tempatan cakap bahasa Melayu, dia tak boleh survive. Jadi sebab itu dia tak mau dalam keadaan sebegitu, dia kena pelajari bahasa tempatan supaya dia boleh hidup di sini. Tapi tak apalah, itu mungkin satu pengalaman. Tapi kita di sini kalau ikut cara macam itu dengan semangat dan gesaan to survive, untuk hidup, dan kita mau berkomunikasi bahasa Inggeris, saya fikir mungkin lebih cepat kita menguasai bahasa itu. Tuan Ibu Tua. Tuan Ibu Tua, mengenai dengan mengarus pedanakan pendidikan teknik dan vokasional, ini dibangkit oleh Muhammad Pengerang, dengan wujudnya 80 college vocational KV, 91 college community, 33 politeknik dan 20 IPTA yang beroperasi ketika ini, kajian telah pun menyediakan peluang dan akses terbaik pada anak muda untuk mengikuti dan meneruskan pengajian dalam pelbagai bidang, termasuk bidang kemahiran, vocational dan teknikal berdasarkan kelayakan dan minat masing-masing. Dan demi untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, di samping menyediakan peluang yang lebih luas pada pelajar, KPM sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan program-program kemahiran, termasuklah program yang berkaitan dengan
gas dan minyak, oil and gas, melalui jalinan kerjasama dengan pihak industri, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja telah mendapat pendedahan latihan yang sebaiknya serta memenuhi keperluan dan kehendak pasaran. Menyentuh cadangan daripada Yang Berhormat Tanah Merah, Sabak Bernam dan Lawas supaya menubuhkan lebih banyak institusi kemahiran. Perkara tersebut memang dalam tindakan kementerian. Selain Kementerian Pelajaran Malaysia, pelbagai agensi kerajaan lain dan pihak swasta turut menyediakan peluang pengajian kemahiran dalam pelbagai bidang. Secara amnya, penubuhan sesebuah institusi pengajian tinggi awam, politeknik ataupun college community perlu mengambil kira kemampuan pembiayaan kerajaan, kepentingan bidang tujahan ataupun niche area tertentu terhadap pembangunan sosioekonomi setempat serta keperluan sumber tenaga negara. Dan justru sebarang penubuhan baru institusi pengajian tinggi perlu diteliti secara terperinci bagi memastikan institusi yang dibina terus lestari dan berkembang serta memenuhi keperluan semasa. Untuk maklumat Yang Berhormat Sabak Bernam, sejumlah 1.2 bilion ringgit telah diperuntukkan dalam bajet 2015 belanja mengurus dan menaik taraf pendidikan teknikal dan vocational, dan peruntukan ini meliputi pembangunan infrastruktur dan fasiliti, latihan pengurusan atasan college vocational, program sangkutan guru vocational dalam dan luar negara, menyediakan college vocational sebagai pusat bertauliah bagi persijilan antarabangsa, sistem pencegahan kebakaran, penyediaan bilik kuliah yang bersesuaian, dan latihan peningkatan kemahiran guru vocational dan pendidikan asas vocational. Selain itu, sebanyak 100 juta telah pun diperuntukkan untuk menempatkan 10,000 pelajar di kolej-kolej teknikal dan vocational swasta secara buying of services. Tuan Yang Dipertua, mengenai penajaan dan pinjaman pendidikan, menyentuh tentang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN seperti yang dibangkitkan Yang Berhormat Pembatang Pauh, Yang Berhormat Jasin, Yang Berhormat Limbang, Tanjung Karang, Tuaran, Sepang, Sungai Petani, Pasir Mas dan Pasir Gudang. Ingin saya mengambil kesempatan di sini untuk menjelaskan seberingkas berkaitan pengoperasian PTPTN, utama yang melibatkan isu kutipan balik pinjaman. Dalam dunia pekerjaan yang kompetitif, para graduan sememangnya berhadapan dengan cabaran yang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Secara langsung mereka terkesan untuk membuat baran balik ke atas pinjaman PTPTN, dan oleh itu seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, beberapa insentif baru diperkenalkan kepada peminjam PTPTN bagi menggalakkan baran balik dilakukan oleh mereka. Namun sekiranya peminjam masih sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak mampu untuk membuat bayaran balik seperti dijadualkan, mereka boleh memohon penangguhan bayaran balik sehingga 24 bulan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan atau menstruktur semula jadual bayaran balik mengikut kemampuan masing-masing. Walaupun pelbagai insentif dan inisiatif dilakukan oleh PTPTN untuk menggalakkan peminjam membayar balik pinjaman mereka, tetapi masih terdapat peminjam yang gagal membuat bayaran balik pinjaman mereka. Sehingga 30 September 2014, PTPTN hanya dapat mengutip 5.4 bilion ringgit daripada keseluruhan jumlah pinjaman yang patut dikutip, iaitu sebanyak 12 bilion ringgit. Dan berdasarkan pada rekod sehingga 1 Oktober 2014, terdapat seramai 123,985 orang peminjam tegar yang tidak pernah membuat sebarang bayaran balik bagi tempoh 1999 sehingga 2010, iaitu melebihi 3 tahun, yang dianggarkan sebanyak 1.23 bilion ringgit. Dan bagi mendidik peminjam tegar ini agar lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dalam membuat bayaran balik secara teratur, kerajaan bersetuju mereka akan disenaraikan dalam Central Credit Reference Information System (CCRIS) mulai tahun 2015. Namun demikian, peminjam yang terlibat boleh hadir ke PTPTN bagi menyelesaikan hutang mereka dan mendapat 20% diskaun atau membuat penyelesaian secara ansuran selama 12 bulan untuk mendapat 10% diskaun. Sekiranya mereka tidak mampu, mereka dibenarkan
membuat pensyukuran semula dengan memanjangkan tempoh bayaran balik sehingga umur 60 tahun. Mengenai pelaksanaan program My Brain 15 seperti dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepang, ya. Ini berkaitan dengan PTPTN kerana ada satu laporan bahawa jumlah pinjaman akan dikurangkan sebanyak 5% untuk pemohon-pemohon IPTA dan sebanyak 15% untuk IPTS. Bolehkah kita dapat apa rasional pengurangan pinjaman ini? Kerana dalam keadaan ekonomi sekarang di mana semua harga barangan naik, baru-baru ini pun harga petrol naik. Saya rasa kalau pinjaman ini seharusnya dinaikkan. Tapi kalau tak dinaikkan pun dikekalkan. Tapi untuk dikurangkan memang adalah tidak munasabah. So harap Yang Amat Berhormat boleh menimbang semula cadangan ini supaya sekurang-kurangnya pinjaman ini dapat dikekalkan kepada semua pemohon IPTA dan IPTS. Ya, soalnya kita kalau boleh kekalkan ataupun boleh tambah lagi. Tapi soal pertama ialah jumlah permohonan yang ramai. Keduanya ialah kerana gagal sebahagian bilangan besar tadi yang saya kata tidak membayar langsung. Jadi tabungan kita tak mungkin boleh sustain dalam keadaan sebegini. Kalau Yang Berhormat kaji dari segi burden pinjaman tadi agak begitu besar dan keupayaan kita pun tidaklah sebesar mana kerana sebahagian besar daripada tabungan yang ada dalam tabung ini adalah dipinjam daripada sumber keuangan luar yang mana kerajaan sendiri terpaksa menanggung kos pinjaman tadi 4 ataupun 5%. Jadi dengan sebab itu kos ini harus ditanggung bersama oleh peminjam-peminjam yang akan datang kecualilah pinjaman yang masih tertangguh tak berbayar tadi dibayar balik. Itu kalau boleh Yang Berhormat semua bantu saya gesalah. Sebab dalam hukum mana sekalipun pinjaman mesti dibayar balik. Hukumnya wajib. Berdosa kalau pinjam tak bayar balik. Yang bukan Islam pun faham gitu. Tapi kita bagi kemudahan. Tak boleh bayar sekarang, tangguh lagi. Dah bayar bagi diskaun lagi. Saya tak tahulah apa langkah lain. Kalau boleh buat begitu, mungkin tabungan kita tidak akan terjejas. Tapi kalau nak continue to sustain this sort of lending ataupun pinjaman sebegini, saya bimbang. Satu hari mungkin kita tak boleh dapat meneruskan. Itu kemungkinan boleh berlaku. Tapi insyaAllah kita harap tidak akan berlaku. Jadi sebab itu pinjaman masih diteruskan. Kalau kadar pun dikurangkan, saya fikir tidak menjejaskan beban ibu bapa dan keluarga. Mestilah mampu untuk menanggung. Yang besar tu masih ditanggung oleh pihak kerajaan lagi insyaAllah. Tuan Yang Pertua mengenai dengan kemasukan ini My Brain 15 seperti yang sebutkan tadi yang dibangkitkan oleh Muhammad Sepang, penajaan pengajian hanya akan dianugerahkan kepada pemohon yang mengikuti pengajian pasca ijazah di institusi pengajian tinggi di dalam negara. Dan kelulusan permohonan dibuat secara bersama melalui penglibatan Kementerian Pendidikan Malaysia, MOSTI dan juga wakil-wakil universiti yang lain. Mengenai kemasukan pelajar ke IPTA dan IPG, ini mengenai pengambilan lebih ramai anak tempatan Sabah sebagai pendidik seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepitang. Saya nak maklumkan seramai 350 calon daripada Sabah layak untuk ditawarkan bagi program ijazah sarjana muda perguruan PPISM untuk ambilan Jun 2014 yang sedang meneruskan pengajian di IPG seluruh negara. Manakala bagi kemasukan pelajar ke IPTA dalam pelbagai bidang seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bayan Baru, seramai 3,069 calon yang memohon bagi sesi akademik 2014-2015 adalah calon yang mempunyai PNJK 4. Daripada angka ini hanya 7 orang ataupun 0.23% calon saja yang daripada calon STPM setaraf tidak mendapat tawaran bagi sesi akademik 2014-2015 kerana tidak melepasi syarat ARM University iaitu tidak memperolehi MUET sekurang-kurangnya tahap band 1 pada ataupun sebelum tarikh tutup permohonan melalui sistem permohonan aplikasi dalam talian BPKP UPU iaitu pada 7 April 2014. Di mana semua sedia maklum prinsip meritokrasi yang digunakan pakai sebagai syarat kemasukan ke IPTA adalah berasaskan kepada 90% pencapaian akademik dan 10% pencapaian co-curriculum.
Dan oleh itu sebarang perubahan baru seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lenggong perlu dikaji dengan teliti supaya tidak memberikan impak yang tidak baik, terutamanya terhadap kualiti graduan di masa hadapan. Tuan Yang Bertuah, pencapaian pendidikan Mutiara Sabah dan Sarawak melalui pelan transformasi pendidikan sekolah pedalaman Sabah dan Sarawak yang dilancarkan pada tahun 2013, KPM telah merangka strategi pelbagai etnik, strategi merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik, budaya dan sosioekonomi khususnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat Permatang Pauh, pada tahun 2014, kadar transisi murid pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak pada peringkat sekolah rendah ke tingkatan 1 adalah 89.5%. Malah kumpulan etnik Bidayuh, Bumi Putera yang lain, Sabah, Iban, Kayan, Kenyah menunjukkan kadar transisi ke tingkatan 1 yang tinggi, iaitu di antara 91% sehingga 100%. Kadar transisi murid ke tingkatan 1 untuk kumpulan etnik seperti Bajau, Dusun, Kadazan, Kelabit, Melanau, Murut dan lain-lain Bumi Putera adalah di antara 81% sehingga 89%. Dan ini tegaskan bahawa jelas menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti pada semua murid tanpa mengira lokasi dan latar belakang ekonomi selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tuan Yang Bertuah, dari segi meningkatkan kebolehpasaran graduan untuk makluman Yang Berhormat Ketereh, Tuaran, Jasin, Selayang, Tanjung Manis, Sabak Bernam dan Kuala Kangsar, terdapat berbagai faktor yang boleh menyumbang pada pengangguran siswazah. Tidaklah boleh dinafikan bahawa mismatch di antara disiplin ataupun bidang pengajian dengan kehendak pasaran pekerjaan menjadi salah satu punca pada masalah yang berlaku. Dan itu KPM telah mengambil langkah tertentu untuk mengurangkan mismatch yang antaranya termasuk melibatkan penyertaan industri dalam pembinaan kurikulum baru universiti. Keduanya menetapkan supaya universiti mengadakan semakan semula kurikulum setiap 5 tahun. Tetapi universiti digalakkan untuk menyamak semula kurikulum setiap 3 tahun. Mengadakan pertemuan dan dialog secara berkala dengan pihak industri. Keempatnya menjadikan latihan industri sebagai sebahagian daripada syarat untuk bergraduat. Kelimanya menggalakkan program sangkutan pensyarah di industri. Keenam ialah melibatkan industri sebagai tenaga pengajar. Dan ketujuh, mengadakan kursus dalam bidang-bidang tertentu di luar daripada kurikulum yang ditawarkan oleh universiti seperti Pusat Kecemerlangan Industri dengan izin Industry Center of Excellence berdasarkan pada industri demand driven dengan penumpuan untuk mempertingkatkan kedua-dua kemahiran soft skill dan hard skill para pelajar. Ya, Ahmad Lenggong. Terima kasih Datuk Ketua Yang Berhormat Tan Sri. Mengenai kebolehpasaran graduan, pendek saja. Kita lihat hari ini graduan yang berlulusan pendidikan daripada universiti, kebanyakannya masih lagi tidak mendapat tawaran ke mana-mana sekolah untuk bekerja. Apakah dengan isu ini Kementerian punya hasrat untuk barangkali memberi kemahiran tambahan kepada graduan berkenaan supaya mereka boleh bukan hanya pada guru, pada lain. Terima kasih. Menteri, soalan juga tentang tadi Menteri kata bahawa kemasukan universiti adalah berdasarkan kepada STPM dan juga matrix dan adalah berdasarkan kepada meritokrasi. Saya dapat jawapan daripada Menteri bahawa selama ini saya ringkaskan saya juga kira bahawa STPM kalau daripada tahun 2003 sampai 2013 hanya 0.5% pelajar yang menduduki STPM yang mendapatkan CGPA PGNK 4.0 iaitu bersamaan dengan 0.5% saja. Tetapi melalui matrix, kalau pelajar yang masuk matrix lebih kurang 20% pelajar matrix yang dapat CGPA atau PGNK 4.0. Maksudnya, dia ada perbezaan yang begitu besar. Tetapi apabila pelajar yang masuk matrix dan
Kerana kita tahu, kita tahu bahawa matrix dia punya kurikulum lebih rendah, lebih senang daripada berbanding dengan STPM. Maka berlaku pula ada perbezaan di mana ketidakadilan berlaku. Pelajar-pelajar yang masuk STPM bersusah payah baru boleh dapat PGNK yang baik. Tetapi pelajar yang masuk matrix, mereka punya kurikulum senang sikit, maka boleh masuk universiti dengan begitu mudah sekali. Jadi apa cara kementerian MOE untuk reconcile perbezaan jurang yang begitu besar ini? Ya. Okey, itu soalan pertama. Dan kedua sikit saja. Ya, Muhammad, cukup sama juga. Muhammad. Nanti saya ini berkenaan. Cukup, Matrix juga tidak direcognize oleh Universiti IPTS. Jadi ada ramai pelajar yang masuk matrix dapat keputusan yang mungkin tidak begitu cemerlang. Okeylah, cemerlang, tetapi tak dapat masuk universiti, maka mereka tidak dapat tempat di IPTS kerana tidak recognize. Jadi bagaimana MOE boleh mendapatkan rekognisi sedunia untuk pelajar-pelajar matrix juga? Terima kasih. Ya. Yang pertama ialah kelulusan bidang pendidikan. Ini yang mengambil ijazah sarjana muda pendidikan yang kata tidak dapat ditempatkan. Saya sedar perkara itu. Sebahagiannya daripada kelulusan UPSI, sebahagian daripada IPTA kita yang lain. Masalahnya ialah kerana ada peralihan sedikit yang menjejaskan penempatan kita, iaitu di mana usia persarahan dilanjutkan kepada 60. Jadi dengan sebab itu mereka yang sepatut bersara tahun lalu tidak bersara lagi. Sedangkan pelajar yang masuk universiti sepatutnya sudah ditempatkan. Itu jadi ada sedikit masalah yang saya fikir hanya berbaki agak 1000 bilangannya. Dan kita akan mengambil mereka secara berperingkat-peringkat, insya-Allah mana yang telah pun ditempatkan di UPSI dan lain itu, maka kita akan masuk. Tapi yang datang daripada kelulusan IPTA yang bukan daripada graduan kita, maka ini tak boleh kita tempatkan. Sambung petang ada saya perlu sambung sedikit lagi. Aliran Muhammad masuk ditangguhkan hingga jam 2.30 petang.